Okeylah, sebenarnya ya, sekali lagi saya tegaskan di sini ya, tidak ada salahnya kepada sesiapa juga di dalam PDRM ini untuk mempunyai cita-cita. Tak ada salahnya. Itu bagus. Sekiranya kita mempunyai cita-cita untuk nak improve, ya, macam-macam lah cita-cita kita. Untuk satu hari besok kita menjadi pengarah JSPT, nak menjadi pengarah CID, tak ada silapnya di situ. Saya amat menggalakkan manusia yang tak ada cita-cita ni adalah manusia yang tidak akan berkembang maju. That is nothing wrong with that. Ya, saya perlu explain perkara ini. Masalahnya ialah apabila cita-cita tersebut digabungkan dengan amalan-amalan ya, yang tidak sihat ini, yang salah, yang selalu saya kritik dan selalu saya nasihatkan supaya dihentikan. Ya. Itu masalahnya. Sekiranya dia bercita-cita untuk nak menjadi ketua polis negara, Alhamdulillah, at least you ada satu cita-cita untuk terus maju. Lakukanlah. Berusahalah ke arah itu, tetapi dengan cara yang baik. Dan niatnya apabila menjadi seorang ketua nanti adalah untuk melakukan yang terbaik. Ya, bukan untuk sendiri. Apa yang berlaku sekarang ni daripada apa maklumat yang saya terima lah ya. Sahih maklumat saya terima ni. Planningnya lain. Ya, niat dia lain. Saya tidak mahu budaya-budaya yang saya sebutkan hari itu ya dihidupkan kembali. Sudahlah, berubahlah kita ke arah yang lebih baik. Lupakan yang lama. Saya pun tidak ada ambil tindakan-tindakan untuk menghukum yang kes-kes yang lepas sebelum saya. Saya memberi mereka tempoh, saya memberikan mereka amaran. Ingat tak sewaktu PC saya pada tahun 2019, apabila saya mula dilantik dulu, saya mengingatkan semua orang, hentikan pergaulan dengan elemen-elemen ni, dengan toke-toke judi, dada. Ya, saya berikan amaran itu. Saya nasihatkan mereka untuk putuskan hubungan ini supaya kita boleh bekerja dengan keadaan yang selesa, tidak diugut oleh mana-mana pihak. Dan saya mengingatkan supaya mengelakkan diri daripada terpaksa memakai baju, saya sebut dulu baju oren. Ya, perkataannya ialah jingga. Elakkan. Sebelum tertangkap, ubah, ikut akta polis, ikut perintah tetap ketua polis negara yang beratus kita ada tu. Ikut tu. InsyaAllah akan selamat. Tidak miskin kita sekiranya kita mengikuti ya, patuh pada arahan-arahan itu. Tetapi mereka memilih. Ya, selepas saja 2019 itu, saya rasa dekat 100 orang dah yang pakai baju jingga ni, yang masih degil. Dan tibalah waktunya mereka untuk sesal. Apa nak sesal lagi? Peringatan telah saya berikan. You buat juga lagi. Teruskan lagi. So jadilah begitu, ya. So soalan yang apa ni tadi, saya di sini sekali lagi saya tegaskan ya. Saya ada sedikit lah nak katakan saya ni seorang yang berfalsafah ya, berprinsip apa. Saya ada sedikit lagi maruah diri saya. Bukan saya dedahkan ini untuk nak test market, nak mengumpan supaya nanti oleh kerana saya membawa agenda yang baik dan masanya begitu singkat dan saya tak mungkin akan mencapai itu, saya minta disambung. No. Ya, saya bukan jenis manusia macam tu. Meminta-minta. Tidak. So adalah ya orang membayangkan seolah-olah saya nak test market, nak jolok supaya nanti saya dapatlah disambung. Tidak. Saya yakin dengan barisan pelapis yang ada ni, pegawai-pegawai muda selepas saya ni. Saya yakin. Template-nya telah saya sediakan. Ya. Senang saja template-nya. Balik-balik kepada ikrar kita. Macam mana kita berikrar dulu. Ya. InsyaAllah 25 hari bulan ni, hari Khamis ni, kita akan perbarui ikrar kita. Hari Polis kita. Bagaimana kita nak melaksanakan tugas dan tanggungjawab kita di bawah sebagai seorang pegawai dan anggota Polis Diraja Malaysia. That's all. It's nothing. Tak ada politik. Politik-politik sinis di belakang saya ni, tindakan saya ni. Saya ikhlas. Janganlah cakap saya berani. Saya seorang IGP yang pertama, don't use that word. That one. Tak baik didengar orang. Ya, tidak. I'm just an ordinary person given this authority. And I just stand up and trying to tell the truth. Itu saja.
niat saya supaya tidak berulang lagi titik-titik hitam. I think you all know what happened those days. Tak payahlah saya nak ungkit-ungkit lagi, nak bangkitkan balik. You know what happened. Bagaimana orang takut. Saya tak nak wujudkan lagi, tak nak wujudkan lagi keadaan macam tu. Saya hendak balai-balai polis ni jadi tempat perlindungan orang ramai. Di situlah tempat orang membuat pengaduan. Dia masuk aja ke balai polis, 90% daripada masalah dia selesai. Hanya tinggal 10% saja untuk tindakan polis. Sebab layanannya baik, berhemah, profesional, cepat. Itu yang kita nak. Layanan daripada pegawai dan anggota polis di bawah itu tidak berdasarkan kepada kulit. Tidak berdasarkan kepada dia orang Kelantan, orang Negeri Sembilan, orang Sabah ke orang Perlis ke, tidak. Sama saja rakyat Malaysia. Kalau kita boleh melayan warga asing dengan baik, apatah lagi rakyat Malaysia sendiri. So itulah yang saya hendak. Satu pasukan yang dihormati, mendapat penghormatan daripada orang ramai. Orang ramai yakin ini yang sepatutnya dibuat. Jadi tak salah bila saya bercakap tentang integriti di dalam pasukan. Sebab seperti saya kata, ini bukan saya punya. Pasukan ini bukan saya punya. Selepas saya bersara, sudah habis. Saya akan jadi pekebun sayur. Itulah hobi saya pun. Saya tidak mahu lagi nak melihat ke belakang dan nak menggunakan pengaruh saya ke sana sini. Tak. Saya yakin dengan pegawai-pegawai pelapis yang telah pun bersedia untuk nak mengambil alih tampuk ni, pimpinan ini. So itulah, kepada orang ramai. Dan saudara-saudari pun pernah berdepan dengan dalam situasi-situasi di mana warga kerja PDRM ini menyalahi tata laku, tutur kata. Ini yang saya nak perbetulkan. Mendidik anak buah saya lebih berhemah, memahami apabila orang datang ke balai itu membawa masalah, dia menghadapi masalah, kita tenteramkan dia dan kita siasat dengan tangkas, dengan cepat, berikan pembelaan kepada dia sekiranya dia diugut. Ini hak kepada rakyat sebenarnya, dan kami dibayar gaji untuk melakukan ini, untuk nak membantu ni, fardu kifayah. What's so difficult about that? Yang saya kata the blue code of silence, masing-masing tak mau cakap, pantang ni, tabu soalan ni. Kalau ada PC, wartawan ni semua dah bagi tahu, jangan tanya ni. Ini jangan tanya, itu jangan tanya. Saya buka semua. The force belongs to you. So jangan ada selepas ini yang mengatakan bahawa saya ni tidak bertanggungjawab, mendedahkan ni semua, washing dirty linen in public, membuka pekung di khalayak ramai. Pekung tu siapa yang buat? Jangan ingat orang tak tahu. Kita megah berjalan di tengah pekan, kononnya kita uniform biru kita dengan pistol kita dengan apa, berjalan megah. Kita ingat orang hormat kita, di belakang orang meludah kita. So saya tak mau perkara ni berlaku. That's all, so simple. Sesiapa juga selepas saya, sama juga wawasan dia. Hentikan corruption dalam polis, integriti ditingkatkan. Akibatnya, undang-undang dapat didaulatkan, orang menghormati, suasana terjamin, orang yakin dengan sistem criminal justice system, sistem kehadiman jenayah kita. Orang yakin, orang tidak ragu-ragu lagi. Tidak timbul lagi soalan mengatakan, tak usahlah buang masa pergi ke balai tu, nanti kan you yang balik yang susah. Jangan. Saya hendakkan orang apa yang susah, menghadapi masalah, boleh datang ke balai-balai polis, mengadulah, dan kita akan ambil tindakan yang sebaik-baiknya. That's all. Rasuah ni, saya bukan kata PDRM saja yang dah jadi kronik rasuah ni. Saya hanya nak jadikan contoh kepada lain-lain agensi kerajaan supaya mengambil pendirian yang samalah. Dan saya sebagai Ketua Polis Negara, saya bertanggungjawab. Dosanya saya pikul. Sekiranya anak buah saya melakukan sesuatu yang tidak betul dan saya gagal memperbetulkannya, menasihatinya sebelum ini, seolah-olah saya tutup mata saya. Dosanya saya tanggung. Dan saya tak mau 3 langkah saja orang meninggalkan kubur saya, dah bising dah bawah tu dah. Dah kena sebat. Saya sedar tu tanggungjawab saya.
Ya, saya nak memberikan keyakinan, harapan kepada orang ramai bahawa saya membawa wawasan ini, saya mendedahkan perkara ini dengan niat yang baik supaya semua mendapat nikmatnya. Apabila sebuah pasukan yang dikatakan Polis Diraja Malaysia ni begitu dinamik, begitu tinggi integritinya, profesional, bertaraf dunia yang diwar-warkan sebelum ni. So barulah negara ni dapat berjalan dengan aman. Maklumlah ya, PDRM ni adalah agensi utama penguatkuasa undang-undang. So inilah penting sekali PDRM ni dijaga sebegitu rupa. Ya. So ada sesiapa yang merajuk saya dengar statement saya? Tak ada, saya tidak ada niat apa-apa ya. Saya nak mewar-warkan diri saya sebagai champion. Janganlah berikan apa-apa gelaran kepada saya. Besok you tengok saya angkat bangku timun tu, you tahulah siapa saya ya. Bangku timun, bangku terung, kacang panjang yang saya tanam di kampung ni. Dan you tahulah saya, tak payahlah nak beri apa-apa nama kepada saya. Yes, any more? I've said it, I've explained it yesterday, I think, the day before. Even in Johor, I did explain that it is within my control. Yeah? I can control that one. I've already explained that the reason why I spit it out, I share this with the public, is because I want the public to know that I know what they know, yeah. And I want also my men to realize that it is something very bad, So I want them to know that I know what's going on down there. So kalau ada yang mempunyai cita-cita untuk berbuat demikian, lain-lain grup, hentikan. Yeah, it's not good for themselves also. Yeah. Is under control. Ya, saya akan ambil tindakan begitu. Dan saya kenal pun siapa mereka lah. Ya. Apa yang mereka lakukan. Dan saya akan berbincang dengan Timbalan Ketua Polis Negara.